Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid sekalian? Bertemu lagi kita pada hari ini dan kita akan meneruskan pembelajaran kita dalam tajuk gunakan deria sepenuhnya. Standard kandungan kita iaitu deria manusia. Standard pembelajaran menjelas dengan contoh penggunaan deria lain sebagai ganti sekiranya satu deria tidak berfungsi. Murid-murid boleh merujuk buku teks muka surat 37 sehingga 38. Objektif pembelajaran: di akhir PDPR ini, murid dapat mengenal pasti objek yang diberikan sekiranya salah satu deria tidak dapat berfungsi. Gunakan deria sepenuhnya. Mari kita lihat gambar ini. Bekalan elektrik terputus. Linda tidak dapat melihat di dalam gelap. Jadi, bekalan elektrik terputus. Jadi, dia tak dapat lihat dalam gelap. Yelah, biasanya kalau kita tak ada cahaya, kita tak dapat melihat. Walaupun kita ada mata, kita melihat dibantu oleh cahaya. Ada cahaya baru kita dapat melihat dengan baik. Namun begitu, dia masih boleh menggunakan deria sentuhan untuk mencari lampu suluh. Jadi walaupun dia tak nampak, dia ni tetap boleh mencari lampu suluh tu menggunakan deria lain. Deria apa? Deria sentuhan. Dia boleh sentuh untuk mencari lampu suluh. Jadi mengapakah Linda tidak menggunakan deria lain untuk mencari lampu suluh? Agaknya kenapa Linda tak menggunakan deria lain untuk mencari lampu suluh? Sebabnya deria yang lain tu tidak sesuai lah dengan perbuatannya untuk mencari lampu suluh. Jadi bolehkah kalau kita nak cari lampu suluh menggunakan deria pendengaran? Tak boleh kan, sebab lampu suluh tu dia tidak berbunyi. Boleh ke kalau kita mencari lampu suluh tu kita guna deria bau? Tetap tak boleh sebab lampu suluh tu dia tidak berbau. Itulah sebabnya dia tidak menggunakan deria yang lain. Kita jawab soalan sikit. Bagaimanakah Linda mengetahui objek yang disentuh adalah lampu suluh? Macam mana agaknya dia tahu yang objek yang disentuh tu ialah lampu suluh? Dia tahu sebab dia dah biasa pegang lampu suluh. Jadi dia tahu bentuk lampu suluh macam mana, cikgu. Okey, bagus. Bagus kerana mencuba. Betul lah tu sebabnya kita dah biasa bentuk ataupun dah pernah pegang benda tersebut, kita tahulah bentuk macam ni, ini lampu suluh. Bentuk macam ni, ini bukan. Jadi itulah sebabnya. Jadi pengalaman dia melihat dan menyentuh lampu suluh tu. Jadi dia tahu bentuk lampu suluh tu macam mana. Ni kenali objek ini. Kita boleh tengok je lah sebab kita tak dapat buat. Oleh kerana sebab dia kena menggunakan deria sentuhan untuk kita sama-sama rasa apa objek yang ada dalam kotak tu. Jadi kita tak dapat buat. Jadi boleh buat bersama dengan ahli keluarga. Apabila sesuatu deria tidak berfungsi dengan baik, kamu masih boleh menggunakan deria yang lain. Kita boleh menggunakan deria lain untuk memerhati. Seperti mana yang kita tahu, deria kita gunakan untuk kemahiran proses sains memerhati. Kelima-lima deria tersebut. Cermin mata ialah alat bantu yang digunakan untuk melihat apabila mata tidak dapat melihat dengan jelas. Ini ialah alat bantu kita apabila mata kita tak dapat lihat dengan jelas, sama ada kita rabun jauh ataupun rabun dekat. Kita menggunakan cermin mata. Selain itu kita juga ada
alat bantu pendengaran. Alat bantu pendengaran ini dapat membantu deria pendengaran yang tidak dapat berfungsi dengan baik. Kalau telinga tu dia kurang dengar, dia kena menggunakan alat bantu pendengaran. Biasanya orang ada masalah pendengaran akan gunakan alat ni. Bukan sekadar macam kita kadang-kadang tak dengar sedikit tu, kita tak gunalah. Ini untuk orang yang kritikal sangat pendengaran dia, sangat susah nak dengar. Okey, mari kita ulang kaji. Namakan bahagian tubuh yang berkaitan dengan deria yang berikut. Okey, kita tengok A ni apa? A ialah deria rasa, B ialah deria sentuhan, C ialah deria pendengaran. Okey. Nyatakan deria yang ada pada manusia. Jadi kita dah belajar manusia ada berapa? Ada 5 deria, iaitu deria penglihatan, pendengaran, bau, rasa dan sentuhan. Kelaskan objek berikut berdasarkan baunya. Lengkapkan jawapan dalam jadual pengelasan. Okey, baik, kita tengok apa objek yang ada. Kita ada minyak wangi, belacan, sampah dan bunga ros. Okey, kita buat satu carta untuk kita kelaskan ataupun kita buat jadual pengelasan ini. Okey, kita buat macam ni. Tengah ni ialah objek. Kita pecahkan kepada 2, iaitu ciri fizikal objek inilah, iaitu 1 busuk, 1 wangi. Okay, kemudian kita pilih objek mengikut, kita kelaskan objek mengikut sifat dia. Okey, ciri dia. Okey, minyak wangi, belacan busuk, sampah busuk, bunga ros wangi. Okey, jadi kita dah mengelaskan dengan betul. Apakah deria yang dapat digunakan untuk membantu kamu semasa berada di dalam gelap? Di dalam gelap, apa deria yang kita dapat gunakan? Jadi kalau dah gelap, kita tak dapatlah menggunakan deria penglihatan. Jadi deria yang kita dapat guna ialah deria sentuhan. Kita dapat sentuh, kita dapat guna deria pendengaran, kita dapat dengar, dan kita gunakan deria bahu untuk untuk bau lah. Sorry, dia silap ejaan sikit. Ni ialah deria bau. Deria bau. Bau art ni tak ada. Okey. Kapurnya saya tidak dapat membaca teks ini. Apakah alat yang dapat membantu Amir membaca dengan jelas? Kalau tak dapat lihat, tak dapat baca, kita gunakan cermin mata. Okey, baik. Kita dah belajar dan kita dah ulang kaji tajuk ini, dan sekarang kita tengok apa latihan yang ada pada buku aktiviti. Okey, boleh merujuk buku aktiviti muka surat 27 dan 28. Gunakan deria sepenuhnya. Okey, dan juga alat bantu. Okey, kita tengok dulu muka surat 27. Gunakan deria sepenuhnya. Warnakan kotak deria yang boleh digunakan dalam situasi yang berikut. Situasi 1, deria yang digunakan: deria penglihatan, deria pendengaran, deria bau, deria sentuhan. Okey, sekarang ni ini ialah dalam keadaan gelap, dia tak dapat melihat. Jadi apa deria lain yang boleh digunakan dalam situasi ini? Kalau dah malam, dah gelap ni kan, dia terputus bekalan elektrik, mestilah tengok ni, tangan dia macam tu, mestilah dia tak dapat menggunakan deria penglihatan. Maksudnya kamu tak boleh gunakan deria penglihatan. Tengok ni, dia nak cari lampu suluh, boleh ke guna deria pendengaran, boleh ke guna deria bau, boleh ke guna deria sentuhan? Pilih yang boleh dia gunakan ketika keadaan begini. Situasi kedua, saya tidak boleh menghidu makanan ini kerana sesama. Jadi dia nak makan, dia tak dapat hidu makanan sebab sesama. Jadi apa deria yang sesuai? Deria penglihatan, dia dapat rasa ke makanan gunakan
Deria penglihatan. Dia rasa, dia dapat rasa tak makanan guna deria rasa. Deria bau, dia dapat bau tak makanan. Yang sesuai perkenaan inilah. Pilih yang sesuai saja. Tengok lagi muka surat 28, alat bantu. Alia tidak dapat melihat objek jauh dengan jelas. Ibunya, Puan Fatimah, membawa Alia berjumpa dengan doktor mata. Bagaimanakah keadaan mata anak saya, doktor? Baik. Jadi, kamu jawab soalan di bawah ni. 1. Apakah masalah yang dihadapi oleh Alia? Apa masalah dia? Inilah masalah dia. Kat atas sekali tu. Penuh ayat ni. Ambil penuh. Jangan kamu tulis Alia tidak dapat melihat. Kalau tak dapat melihat tu maksudnya salah lah jawapan. Sebab apa? Dia tak dapat melihat objek jauh dengan jelas. Maksudnya dia tak jauh lah ni. Kalau kamu cakap kat sini, kamu tulis Alia tidak dapat melihat, maksudnya dia tak dapat melihat lah. Dia buta. Jadi jawab dengan betul. Apakah deria yang tidak berfungsi dengan baik pada adik Alia? Dia tanya deria. Deria kita ada 5. Deria penglihatan, deria rasa, deria bau, deria sentuhan, dan deria pendengaran. Itu deria. Itu yang patut kamu tulis. Yang mana deria yang tak berfungsi tu? Bukannya mata lah, tangan, hidung tu. Itu salah. Itu ialah bahagian tubuh badan. Apakah alat yang dapat membantu mengatasi masalah Alia? Apa alatnya? Kalau dia tak dapat melihat yang jauh, apa alat kita gunakan? Boleh cuba jawab. Jadi setakat itu saja pada hari ini. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa komen nama, kelas dan nama sekolah di bawah. Jumpa lagi. Bye. Jika telah selesai menonton, sila komen nama dan kelas anda di bawah.